Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Okey, baik. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apa yang berlaku sebelum Nabi berhijrah? Apa yang berlaku sebelum para sahabat ni mereka keluar daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah? Baik, ketika mana Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, tak sampai 300 orang pun yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di usia Nabi ketika mana Nabi berumur 53 tahun, kemudian barulah Allah memerintahkan kepada Nabi supaya keluar daripada kota Mekah dan pergi kepada kota Madinah. Allah memerintahkan kepada Nabi. Okey, baik. Jadi Allah memerintahkan juga kepada kesemua orang Islam, kesemua para sahabat yang berada di kota Mekah untuk meninggalkan kota Mekah. Jadi mereka meninggalkan segala pekerjaan mereka, segala harta mereka, rumah mereka, kereta mereka, kuda, unta dan segala ternakan tanaman mereka ditinggalkan dekat kota Mekah dan mereka bawa diri mereka sampailah ke kota Madinah. Kalau kita sanggup ke kita nak tinggalkan harta benda kita, duit kita 100,000, 200,000 yang dalam bank tu kita nak tinggalkan, tapi para sahabat sanggup untuk meninggalkan segala harta mereka demi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Suhaib Ar-Rumi di antara para sahabat yang terkaya jugalah. Antara yang lain Abu Bakar, Umar, Osman dan sebagainya. Suhaib Ar-Rumi pun di antara barisan para sahabat yang kaya. Jadi ketika mana Suhaib Ar-Rumi ni nak berhijrah, okey, orang Mekah pada ketika itu memang sangatlah marah kalau ada orang Islam yang keluar dari kota Mekah yang nak berhijrah. Anda kata dia keluar dari kota Mekah untuk berhijrah, maka mereka akan ditangkap dan dibunuh oleh penduduk Mekah pada ketika itu. Tapi Suhaib Ar-Rumi ceritanya lain. Jadi ketika mana Suhaib Ar-Rumi ni sedang berjalan untuk keluar dari kota Mekah untuk sampai ke kota Madinah, rupa-rupanya dekat belakang Suhaib Ar-Rumi ada beberapa orang Arab Quraisy yang sedang mengekorinya. Tapi Suhaib Ar-Rumi sudah perasan. Suhaib Ar-Rumi dah tahu yang ada 2-3 orang penduduk Quraisy, Mekah Quraisy yang sedang ekori dia. Maka dia teruskan perjalanan sampailah satu bukit. Mana bila sampai di atas satu bukit, Suhaib Ar-Rumi menarik satu anak panah. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Apa yang kau nak? Apa yang kalian mahu daripada aku? Maka kata Suhaib Ar-Rumi, sesungguhnya semua orang Islam tahu. Ada kata aku tarik anak panah dan aku lepaskan anak panah aku, pasti akan sampai kepada sasaran. Maknanya setiap anak panah yang dia lepaskan pasti akan kena orang, pasti akan kena mangsa, tidak akan tersasar walaupun satu. Maka kata penduduk Mekah yang mengekori Suhaib Ar-Rumi pada ketika itu, kata mereka, wahai Suhaib, ketika mana kamu sampai ke kota Mekah, kamu dalam keadaan miskin, tidak ada harta. Dan kamu berada di kota Mekah, kamu ada banyak harta, banyak perniagaan yang telah kamu jalankan, rumah, tanaman, ternakan, banyak harta yang kamu ada. Dan sekarang kamu nak bawa benda tu lari, kami tidak akan benarkan. Kami tidak akan benarkan untuk kamu keluarkan harta kamu daripada kota Mekah. Kami nak harta kamu. Dia kata macam tu. Bayangkan betapa tak boleh nak berinya, harta orang pun dia nak. Arab Quraisy pada ketika itu, harta orang dia buat macam harta dia. Okay, jadi kata Suhaib Ar-Rumi, ada kata aku serahkan harta aku kepada kamu, kepada kalian, adakah kalian akan melepaskan aku? Maka kata Arab Quraisy pada ketika itu, yang 2-3 orang yang ikut Suhaib Ar-Rumi, kata mereka, ya, kami akan lepaskan kamu. Ada kata harta yang kamu ada berikan kepada kami. Maka tanpa fikir panjang, tanpa berlengah, Suhaib Ar-Rumi terus bagi segala harta yang dia ada kepada 2-3 orang Arab Quraisy yang ikut mereka. Kita boleh tengok bagaimana para sahabat tidak memandang harta. Walaupun orang kaya, tapi harta mereka tak masuk dalam hati mereka. Kita lain. Jadi ketika mana satu malam Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bersiap untuk berhijrah satu malam, dan dalam keadaan yang sama, penduduk Quraisy pada ketika itu ada mesyuarat tergempar. Ada mesyuarat yang tergempar, yang dalam mesyuarat itu ada kesemua kabilah, ada semua kaum. Tujuan apa untuk mesyuarat? Tujuan dia untuk membunuh Muhammad. Satu saja tujuan mereka, untuk membunuh Muhammad. Tapi mereka sanggup mengumpulkan seluruh kabilah, seluruh bani demi nak merancang strategi bagaimana nak membunuh Muhammad. Dan dalam keadaan sama, Jibril alaihi salam pergi jumpa dengan Nabi dan beritahu kepada Nabi apa yang telah berlaku dekat kota Mekah sekarang. Dengan cepat Nabi memerintahkan Sayyidina Ali yang berada dalam rumah Nabi pada ketika itu untuk berbaring di atas katil. Dan sebelum itu Nabi dah beritahu kepada Sayyidina Ali yang ada satu sudut daripada rumah baginda, dekat satu sudut tu ada harta penduduk Arab pada ketika itu, yang mana penduduk Arab pada ketika itu meminta untuk Nabi untuk menjaga harta mereka, meminta kepada Nabi untuk menyimpan harta mereka.
disebabkan mereka sendiri tak percaya di antara satu sama lain. Suami tak percaya pada isteri, isteri tak percaya pada suami, parents tak percaya kepada anak, anak tak percaya kepada parents. Jadi mereka meminta kepada Nabi untuk menjaga harta mereka. Tapi yang hairannya, apa yang Nabi cakap mereka tak nak percaya. Bukan tak percaya, tapi mereka buat-buat tak nak percaya. Susah untuk mereka menerima apa yang Nabi sampaikan, dalam keadaan mereka tahu apa yang Nabi sampaikan benda tu benda yang betul. Jadi bila mana Saidina Ali pun dah maklum ada harta, dan Nabi meminta kepada Saidina Ali untuk serahkan kepada tuan pemilik asal setiap harta yang ada. Dan Nabi meminta kepada Saidina Ali untuk berbaring di atas katil Nabi SAW, dan Nabi mendoakan kepada Saidina Ali, kamu tidak akan diapa-apakan wahai Ali. Kamu tidak akan diapa-apakan wahai Ali. Maka ketika itu jugalah Nabi SAW nak keluar pada rumah. Nak keluar pada rumah untuk berhijrah. Dan ketahuilah pada masa itu juga penduduk Quraisy yang nak membunuh Nabi sudah pun mengepung rumah Nabi. Semasa Nabi nak membaringkan, semasa Nabi nak selimutkan Sayyidina Ali, ketika itu jugalah penduduk Mekah dah kepung rumah Nabi SAW. Yang bijaknya penduduk Mekah, mereka bukan ambil daripada golongan orang yang biasa, tidak. Mereka memilih pahlawan-pahlawan yang gagah, bertubuh kasar, bertubuh sasa. Tujuan apa? Tujuan untuk membunuh Nabi seorang diri. Ramai penduduk Mekah yang dah kepung rumah Nabi, tapi Nabi memilih pintu utama untuk keluar. Dalam keadaan Nabi keluar, sebelum Nabi keluar, Nabi membaca satu ayat Quran, wa ja'alna min baini aydihim, sampai habis surah Yasin. Boleh tengok. Jadi bila mana Nabi dah baca ayat tu, wa ja'alna min baini aydihim ila akhir ayat, maka Nabi pun keluar. Maka Allah datangkan bantuan kepada Nabi SAW dengan seolah-olah penduduk Quraisy yang mengepung rumah Nabi pada ketika itu seolah-olah mereka ni seolah-olah sedang tidur ataupun dalam keadaan tidur dan tidak sadarkan diri. Dan ketika mana Nabi membuka pintu dia, Nabi boleh melihat satu persatu muka Arab Quraisy yang nak membunuh Nabi pada malam tu. Dan Nabi kenal setiap orang daripada mereka yang datang ke rumah Nabi nak membunuh Nabi. Dan ada dalam kalangan mereka, dalam rumah Nabi ada harta yang mereka minta kepada Nabi untuk menjaganya. Bayangkan orang yang nak membunuh kita, tapi dalam masa yang sama diminta kepada kita untuk menjaga harta mereka. Jadi kita boleh bayang bagaimana perasaan Nabi pada ketika itu. Jadi Nabi tanpa membuang masa, Nabi terus pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk bersiap dan sama-sama berhijrah dengan Nabi SAW. Tapi yang best ni, rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar daripada awal lagi, lama dah Sayyidina Abu Bakar sudah mempersiapkan satu kenderaan khusus untuk beliau dan Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dah bersiap lama dah. Cuma Sayyidina Abu Bakar tunggu green light daripada Nabi, bilakah masa yang sesuai untuk berhijrah, untuk menggunakan kenderaan tersebut. Lalu baginda dengan Nabi pun keluarlah daripada kota Mekah. Laluan yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW untuk ke kota Mekah bukan laluan yang kebiasaan orang guna. Boleh jadi baginda dengan Abu Bakar menggunakan jalan yang agak jauh untuk sampai ke kota Madinah. Jalan yang bukan kebiasaan Arab-Arab ketika itu lalu. Kerana apa? Kerana supaya tidak diketahui pergerakan mereka oleh Arab Quraisy pada masa itu. Jadi ketika itu jugalah bila penduduk Quraisy hilang jejak Nabi, tak jumpa ke mana Nabi pergi, ke arah mana Nabi pergi, maka penduduk Quraisy pada ketika itu mengupah lagi satu kumpulan yang mana kepakaran mereka adalah menjejak. Kepakaran mereka adalah mengkaji, mencari jejak. Siapa sahaja yang mereka nak jejak pasti akan jumpa. Jadi Arab Quraisy mengupah satu kumpulan ini. Maka penjejak-penjejak itu buat kajian, mereka menyelidik tapak kaki dan sebagainya, dan akhir sekali mereka mengatakan Nabi ketika itu berada di Bukit Sur. Dan betul, kerana ketika itu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua Bukit Sur, dan penjejak itu kata Nabi sekarang berada di atas Bukit Sur. Maka mereka terus naik beramai-ramai, ramai yang nak membunuh Nabi SAW. Dan ketika itu jugalah penjejak itu kata Nabi ni berada dalam Bukit Sur. Tapi Arab Quraisy tak percaya. Kenapa? Kerana di depan gua Sur penuh dengan labah-labah yang dah bersarang, yang dah lama bersarang. Kalaulah Nabi masuk ke dalam gua tu, sudah pasti sarang labah-labah tu akan hancur, akan terbuka dan sebagainya. Okey, jadi mereka tak percaya apa yang penjejak itu kata. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, andai kata penduduk Mekah itu tundukkan kepala sedikit, nescaya mereka akan nampak kita, nescaya kita ni akan ditangkap oleh penduduk Quraisy pada masa itu." Dan Alhamdulillah, Allah selamatkan kekasihnya, Allah selamatkan siapa yang memperjuangkan agamanya. Dan akhir sekali Nabi selamat sampai dekat kota Madinah dan disambut dengan kegembiraan oleh penduduk Madinah.